Mutakhir ini ramai yang bertanya kepada saya apa yang sedang berlaku. Dua insiden dan dua peristiwa yang sangat besar yang sedang berlaku di kota Al-Quds. Yang pertamanya ialah apa yang sedang berlaku di Masjid Al-Aqsa sendiri. Serangan, kekejaman dan juga penindasan ke atas penduduk-penduduk kota Al-Quds yang datang menunaikan solat di Masjid Al-Aqsa. Dan semuanya dengan satu sebab, iaitu hasrat Zionis untuk mengosongkan Masjid Al-Aqsa sebelum peristiwa sambutan Hari Al-Quds mereka. Setiap 28 Ramadan, mereka akan mengadakan ritual-ritual keagamaan mereka di dalam kawasan Masjid Al-Aqsa. Dan kini mereka bertindak ganas untuk memastikan kawasan tersebut dapat dikosongkan untuk tujuan mereka. Kanak-kanak sedang dipukul, ibu, wanita dan kakak-kakak serta adik perempuan kita sedang diinjak, dan para pemuda terpaksa berdepan dengan kekerasan dan ditangkap dengan sebab mempertahankan Masjid Al-Aqsa milik kita. Yang kedua ialah apa yang sedang berlaku di perkampungan yang bernama Sheikhul Jarrah. Nama yang cukup besar, nama yang cukup agung, iaitu gelaran yang diberikan kepada pakar bedah Salahuddin Al-Ayyubi. Bumi yang pernah dijejak oleh Salahuddin Al-Ayyubi kini berada di tangan musuh. Apa yang sedang berlaku ialah usaha pengusiran penduduk-penduduk yang berada di Sheikhul Jarrah keluar meninggalkan perkampungan mereka. Para pendengar, pencinta Palestin yang dirahmati oleh Allah sekalian, bayangkan pada tahun 1948 berlaku pengusiran besar-besaran penduduk Palestin sehingga mereka terpaksa keluar meninggalkan tanah air mereka. Ketika itu tidak ada negara Islam yang bersuara, tidak ada tentera yang besar yang turun membantu mereka, tidak ada orang yang menyahut seruan dan laungan mereka memohon bantuan dan pertolongan. Ketika ini sejarah sedang berulang di zaman kita. Nakbah kecil sedang berlaku di Sheikhul Jarrah. Adakah sejarah sekali lagi akan berulang? Dan adakah kita akan terus senyap dan membiarkan sisa baki perkampungan orang-orang Islam di bumi Palestin ini terus dirampas oleh penjajah Zionis? Tuan-tuan dan puan-puan, kita dihubungi oleh saudara mara kita, oleh rakan-rakan NGO kita yang bertapak di Al-Quds dan juga Tebing Barat. Mereka menyeru kepada kita untuk melancarkan tabung kecemasan untuk membantu mengatasi dan mendepani apa yang sedang berlaku di Al-Quds ketika ini. Sumbangan kalian insya-Allah akan digunakan untuk memastikan mereka terus dapat bersolidariti dan mempertahankan tanah wakaf milik umat Islam ini. Sebahagiannya akan digunakan untuk keperluan semasa dan di tempat kejadian, dan sebahagian sumbangan yang lain insya-Allah akan digunakan untuk mempertahankan rumah-rumah wakaf, bangunan-bangunan dan tanah-tanah, sama ada dengan membayar sewa dan juga dengan memberi kifalah kepada keluarga-keluarga Al-Quds, mereka yang merupakan barisan pertahanan pertama Masjid Al-Aqsa, dengan sasaran 500,000 insya-Allah. Sehingga akhir Ramadan ini kita pasti akan dapat melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Jangan tunggu lama untuk bertindak, tuan-tuan dan puan-puan, kerana kita tidak mahu sejarah mencatatkan bahawa Sheikhul Jarrah dan Al-Aqsa telah dicemari dan dinodai di zaman kita. Saya Nadia An-Nuri dari bumi Gaza, Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan juga salam sejahtera, selamat petang saya ucapkan kepada anda semua.
hari terakhir Ramadan pada kali ini Anadot membawakan kepada kita untuk kita berbincangkan berkaitan dengan isu yang begitu dekat kepada kita umat Islam secara khususnya, dan juga di seluruh dunia ketika ini membincangkan perihal apa yang terjadi di Palestin. Jadi solidariti bersama Palestin pada petang ini kita bawakan untuk kita ungkap dan bincangkan berkaitan dengan persoalan geopolitik yang berlaku, isu yang kelihatan sama saban tahun terjadi sewaktu Ramadan, apa solusi dan tindakan yang kita ambil dalam konteks ini dan peranan yang boleh dimainkan baik kita sebagai netizen, baik anda, baik negara ataupun baik mana-mana institusi yang ada yang mendengar pada petang ini, boleh berikan ruangan komentar anda kepada dua panelis yang akan bersama-sama dengan kita mengupas topik ini dalam tempoh masa 1 jam selepas ini. Bersama dengan saya Profesor Dr. Muhammad Nazari Ismail. Beliau merupakan pengerusi BDS Movement Malaysia, dan juga tidak asing tokoh kita yang kedua adalah Cikgu Azmi yang merupakan Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM. Jadi saya ucapkan terima kasih atas kesempatan kedua panel kita hadir bersama dengan kita pada petang ini. Saya Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin sebagai pengemudi sesi kita pada petang ini. Saya sebagai permulaan, sebenarnya kita nak dengar dahulu sebelum saya ajukan soalan secara spesifik kepada kedua-dua panel kita. Pastinya saya nak dapatkan gambaran awal respon terhadap apa yang terjadi dalam tempoh beberapa hari kebelakangan ini yang merunsingkan kita. Baik, saya mulakan dulu dengan Profesor Dr. Nazari Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi untuk saya pada petang ini untuk berbincang dengan topik ini. Bagi saya tidak terkejut langsung dengan apa yang sedang berlaku. Dia memang bagi saya predictable dalam bahasa Inggerisnya, memang sudah dapat diramalkan kerana agenda Zionis kita tahu adalah daripada permulaan tanah Palestin dirampas daripada orang Palestin pada tahun sebelum Perang Dunia dahulu lagi. Perancangan mereka adalah untuk mengambil semua tanah-tanah Palestin tersebut. Termasuklah West Bank itu ataupun tebing barat itu memang termasuk di dalam peta yang mereka ada daripada awal lagi. Mereka memang sebelum negara Israel itu wujud secara haramnya pada tahun 1948, memang dia telah merancang untuk mengambil tanah hingga ke termasuk juga tebing barat tersebut, termasuk juga Gaza sebenarnya. Jadi rancangan mereka itu menghadapi masalah kerana tentangan oleh rakyat Palestin. Warga Palestin telah menentang, tetapi walaupun rakyat Palestin menentang, mereka terus dengan rancangan mereka untuk mengambil tanah-tanah orang Palestin, termasuk juga Masjid Al-Aqsa. Jadi perkara pertemuan ini memang tidak dapat dielakkan. Memang akan berlaku. Alternatifnya ialah rakyat Palestin mengaku kalah dan menyerahkan negara mereka kepada orang Zionis. Oleh kerana alhamdulillah rakyat Palestin mempunyai semangat yang sangat kuat, sangat jitu berdasarkan kepada ajaran Islam yang mereka patuhi, bahawa mereka tidak boleh menyerahkan negara mereka kepada orang-orang yang datang untuk merampas tanah mereka. Maka oleh kerana itu kita menghadapi suasana seperti ini sekarang ini. Jadi soalannya adalah, adakah kita ni sebagai orang Islam di tempat lain hanya ingin melihat saja dan menjadi penonton saja, ataupun ingin berbuat sesuatu untuk membantu mereka untuk menyekat rampasan tanah-tanah mereka dan juga rampasan Masjid Al-Aqsa daripada orang Islam. Terima kasih. Terima kasih. Prof Nazari, sebagai permulaan kita akan bincangkan secara tuntas isu yang lebih spesifik. Orang nak tahu juga apa itu Syekh Al-Jarrah. Awal tadi dalam permulaan sesi anekdot pada petang ini, kita telah diperdengarkan oleh sahabat kita yang sekarang berada di Gaza, saudara Al-Nuri, yang mana tadi berkesempatan saya bersama dengan beliau pada waktu 5:30 pagi waktu di Gaza. Kami mengadakan sesi live secara bersama dan waktu itu kita mendengar sendiri dentuman bom yang sedang melanda di bumi Gaza ketika ini. Cikgu Azmi, antara individu yang memang dimaklumi dan diketahui umum kesanaan terhadap isu Palestin, banyak kali juga pernah ke sana. Kenyataan media juga begitu banyak dikeluarkan. Sejauh mana mungkin cikgu melihat pada isu ini dan apa bezanya dulu sebelum ini dan kejadian yang berlaku ketika ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
pada Saudara Fahmi dan Prof Nazari. Saya kira ini adalah perpanjangan suatu proses dan juga suatu agenda yang sudah di pre-plan, ya, seperti yang Prof Nazari sebut tadi, bahawa mereka sudah pun mempunyai yang dipanggil rencana yang lama, ya, sejak daripada dulu sampailah mereka mahu mencapai hasrat mereka yang terakhir, iaitu mengambil alih Baitul Maqdis dan juga Masjid Al-Aqsa. Kemudian dilengkapkanlah yang dipanggil the colonial project ini. Kita ambil daripada Oslo, Camp David, kemudian Deal of the Century. Kalau kita lihat secara menyeluruh, apa yang berlaku kepada Gaza, apa yang berlaku kepada Al-Aqsa, itu semuanya adalah yang saya panggil sebagai jigsaw puzzle yang akan mulai diatur sehingga dapat the bigger plan, ya. Mereka sudah membuat tempoh-tempohnya, dan untuk menjustifikasikan tindakan mereka itu untuk justify atau minta maaf, ada call. Boleh sambung, ya? Boleh dengar? Oh ya, boleh. Sila sambung, Boleh. sambung juga. Boleh Sambung saya kembali, sambung, ya? disebutkan tentang jigsaw yang disebutkan Cikgu awal tadi. Boleh dengar, suara? Boleh. Ya, saya tak pernah dengar ni. Okey, jadi kembali tadi, daripada proses-proses itu, mereka sekarang ni put the pieces into the bigger picture. Artinya setelah mereka memastikan Gaza itu dikepung, kemudian tu West Bank atau tepi barat itu benar-benar dikawal, kemudian mereka sekarang ni zoom kepada Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Ya, saya kira perbezaan. Minta maaf. Ada tadi pun saya juga berhadapan dengan isu yang sama. Panel yang ada di Gaza seolah-olah berada di Malaysia. Ibaratnya sebab faktor kita kata apa komunikasi. Tapi kita yang ada di Malaysia ni ada masalah seperti mana yang disebutkan. Saya ingat cikgu akan masuk nanti. Sorry. Cikgu boleh masuk je terputus. Okey, Okey, saya okey, ringkaskan, Fahmi. Boleh, ya? Boleh cikgu. Saya teruskan, saya ringkaskan begini. Jadi maknanya apa yang berlaku dulu dan apa yang berlaku sekarang ni bukanlah pengulangan yang disebut tadi berulang-ulang. Ini adalah suatu build up plan, ya. Cuma skalanya mungkin berbeza. 2008, 2009 attack-nya begitu. Kemudian 2014 demikian. Skalanya berbeza, tapi dia bukan pengulangan. Dia adalah plan yang telah ditentukan untuk akhirnya mereka membuat suatu the final blow. Saya panggil the final blow itu, iaitu akhirnya mereka mendapat setiap inci daripada tanah Palestin. Akhirnya yang saya nak sebut sebagai pendahuluan ini ialah kita mesti memahami bahawa asakan-asakan ini juga menguji the internal politics of Israel, ya. Mereka selalu mengambil kira itu, ya, kalau ada pemilihan dan sebagainya, ada saja mereka cuba mencetuskan supaya ada satu rally support. Demikian juga mereka mengaitkan apa yang berlaku di Amerika Syarikat, ya, signal yang diorang dapat daripada Amerika Syarikat untuk membuat langkah-langkah yang sudah ada dalam rencana mereka. Contohnya annexation plan sebelum ini yang mereka tunda kononnya kerana mendapat suatu persetujuan dengan UAE, dengan Bahrain untuk menangguhkan annexation itu, dan sebenarnya plan itu tidak dihapuskan, mereka akan laksanakan. Dan saya kira Sheikh Jarrah ini yang sejak 1956 itu juga adalah suatu
plan yang sudah ada lama dalam rencana mereka, dan tinggal lagi bagaimana mereka laksanakan, melihat kepada respon, melihat kepada reaksi warga Palestin yang berani bangkit, ataupun mereka dapat menangkap orang-orang tertentu di kalangan pemimpin-pemimpin Palestin, dan dengan itu mungkin approach dan strategi yang berbeza, tapi plan tetap terus dijalankan. Jadi saya mukadimahkan bahawa ini bukanlah pengulangan yang kita tengok jadi selepas 1 tahun, tapi ini adalah proses untuk mereka melengkapkan rencana mereka yang ultimatum atau yang kemuncak, iaitu mengambil alih Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa. Terima kasih Cikgu atas permulaan itu. Wa makaru wa makallahu wallahu khairul makirin. Mereka merancang, kita merancang, sebaik-baik perancangan itu adalah Allah SWT. Persoalannya di sini, sejauh mana umat merancang? Apabila kita tahu tentang rancangan mereka, saya nak tahu juga mungkin adakah ada satu struktur, ada dokumen ataupun ada rujukan yang sedang digerakkan oleh umat ketika ini, ataupun kita bergerak secara berpisah-pisah dan dia bersifat reaction based. Berlakunya kejadian serangan, maka adalah tindakan-tindakan. Tiada yang itu, maka tidak ada apa-apa tindakan susulan. Mungkin Prof Nazari. Okay, terima kasih. Jadi memang pada masalahnya, pada pendapat saya ialah ramai orang Islam sendiri tidak faham isu Palestin ini. Sebagai contoh, ada yang merasakan bahawa masalah ini adalah akibat daripada tindak tanduk orang Palestin menentang Israel. Jadi dia kata kalau orang Palestin tak lawan, tak ada masalah. Jadi dia ingatkan bahawa Israel itu adalah sebuah negara yang wujud secara sah, dan yang masalahnya lah orang Palestin pula pergi memberontak, menjadi macam orang buat kacau. Jadi ini adalah akibat daripada kurang kepahaman. Mereka tidak tahu sejarah bagaimana orang-orang Zionis daripada Eropah datang ke negara Palestin untuk menjajah dan mengambil alih tanah mereka. Itu yang mereka, orang Islam ramai tak tahu secara itu. Bahkan orang bukan Islam yang lebih faham. Kalau kita tengok gerakan BDS yang kami di BDS Malaysia adalah sebahagian daripada gerakan BDS antarabangsa, Boycott, Divestment and Sanction, yang berusaha untuk memboikot negara Israel dan segala organisasi-organisasi yang membantu kezaliman Israel. Mereka lebih sedar tentang ini. Mereka menyebut atau menggunakan istilah settler colonial project, settler colonial project, bahawa Israel adalah projek penjajahan dan penempatan, maknanya orang luar datang dan mengambil alih negara orang lain. Jadi ini jelas di kalangan orang-orang bukan Islam yang fahamlah, yang mengkaji sejarah. Malangnya di kalangan orang Islam ramai tidak faham. Itu yang pertama. Yang keduanya pula adalah pemimpin-pemimpin negara Islam sendiri lebih memberi prioriti kepada kedudukan ataupun kuasa mereka, bukannya untuk membela rakyat Palestin, tetapi memberi perhatian kepada politik dalaman mereka ataupun kuasa mereka. Sebagai contoh, kita ambil negara yang paling dekat dengan Palestin, iaitu Mesir. Dia bawah Jeneral Al-Sisi. Kita tahulah semenjak daripada Anwar Sadat dulu, apabila mengadakan perdamaian dengan Israel, itu satu langkah yang salah dari segi agama pun. Dari segi agama adalah haram untuk mempunyai hubungan diplomatik dan perdamaian dengan musuh yang datang untuk merampas negara orang Islam. Tapi pemimpin Mesir yang tidak demokratik, rakyatnya lain, rakyatnya kita tahu bahawa rakyatnya faham dan sedar dan tidak bersetuju. Tetapi pemimpin Mesir telah membuat perdamaian, dan selepas itu bukan sahaja mengiktiraf negara haram Israel itu, membuat bermacam-macam projek perdagangan lah dan sebagainya, dan juga memberi sokongan kepada kerajaan Israel. Sebagai contoh, sekatan terhadap Gaza adalah disokong oleh kerajaan Mesir. Jadi apabila orang datang untuk membantu orang Gaza, ataupun Gaza ingin mengekspor barang-barangnya dan berniaga, dia tidak bebas untuk menggunakan sempadan dengan Mesir. Mesir menyekat. Jadi masalahnya pemimpin negara Islam, terutama negara-negara Arab yang duduk di sekeliling Palestin itu, mementingkan kedudukan mereka.
begitu juga dengan UAE itu kan. Dia tak kisah pun tentang nasib rakyat Palestin. Dia memikirkan tentang ekonomi dia. Bahkan ada yang mengatakan bahawa dia bimbang di Palestin tu ada unsur demokrasi. Orang-orang Palestin dia buat proses demokrasi. Dia ingin melantik pemimpin mereka menggunakan proses demokrasi. Pemimpin UAE bimbang dengan proses demokrasi ini sebab di UAE dan negara seperti Bahrain dia dilantik sebagai dia menjadi pemimpin yang tidak demokratik, dia tidak menggunakan proses demokrasi. Yang dia melihat unsur demokrasi di kalangan rakyat Palestin ini adalah satu ancaman kepada kuasa mereka di negara mereka sendiri. Jadi oleh kerana itu mereka melihat golongan Hamas dan mereka-mereka yang mempelopori amalan demokrasi di dalam kalangan negara Arab sebagai ancaman. Hamas dan sebagainya itu adalah ancaman, musuh kepada mereka. Jadi apabila dia mengatakan Hamas itu musuh, siapa menjadi musuh pada Hamas menjadi rakan kepada mereka pula. Dalam bahasa Inggerisnya, the enemy to my friend is my enemy. Jadi ataupun the enemy to my enemy is my friend, gitulah maknanya. Oleh kerana Hamas dan pejuang-pejuang Palestin adalah musuh mereka, musuh ketat kepada Hamas menjadi kawan mereka. Israel sekarang menjadi kawan pula kepada UAE. Jadi sekarang inilah yang menjadi realiti. Ini di kalangan pemimpin lah. Jadi umat Islam sekarang ni kena sedar tentang hakikat ini. Dan kita tidak boleh berharap sangat kepada pemimpin negara Islam. Jadi oleh kerana pemimpin negara Islam yang lebih mementingkan diri sendiri itu tidak boleh dipercayai, kita sendirilah sebagai rakyat biasa ini, orang Islam biasa ini kena buat sesuatu. Bukan menunggu tindak tanduk mereka. Kita sendiri kena melakukan sesuatu untuk membantu perjuangan Palestin untuk membebaskan tanah mereka dan juga untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, sebab itu adalah tanggungjawab semua orang Islam di muka bumi ini. Terima kasih. Baik, tanggungjawab kita sebab kita sebutkan juga tidak perlu untuk seseorang itu menjadi umat Islam sekalipun untuk memahami isu Al-Aqsa ketika ini. Isunya melangkaui batas kemanusiaan, human rights dan lain-lain tu juga. Dan isu kemanusiaan tu satu perkara yang penting dan normalisasi dan juga naratif yang dibawa kini, apa yang disebutkan oleh Prof. Nazari, pertama ketidakfahaman. Bila mana Al-Aqsa, perkarangan masjid itu diserang, maka ada pertanyaan kepada kita, mana pergi tentera Palestin? Ini soalan-soalan lah bagi kenapa tidak ada tindakan, kenapa tidak boleh berlakunya sedemikian rupa. Jadi faktor ketidakfahaman itu satu perkara. Naratif sisi lain Cikgu Azmi, apabila kita lihat pendekatan istilah yang digunakan tentang self defense, sebab aku diserang, aku balas balik, kita lihat juga peperangan digital kini begitu hebat, yang kita sebut sebagai digital colonization. Faktor mungkin saya tak pasti dialektika hari ini sama ada boleh di-ban ataupun tidak. Status-status yang kita guna, tak boleh ejaan Palestin penuh, Gaza penuh, kalau tidak akaun di-block dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak memerangi peperangan fizikal dalam konteks apa yang diusahakan oleh rakan-rakan kita di sana, tetapi dalam konteks ini bagaimana nak melawan naratif Barat yang menganggap mereka sekarang berada dalam situasi yang perlu mempertahankan diri? Ya. Pertama, saya kira ada unsur-unsur di Barat itu yang juga sangat kritikal terhadap isu Palestin, dan mereka daripada kita ambil daripada Ireland sampailah kepada US, sampai ke Latin America, Europe, ada elemen-elemen yang sering ya di dalam media sosial yang kita terima dari masa semasa, cara wacana dan hujah mereka itu. Jadi yang harus kita buat ialah link dengan mereka ini, sebab ini kekuatan dari camp dia, ya. Mereka punya grup yang berada di medan dia yang nampaknya telah keluar daripada mainstream dan memberikan pandangan-pandangan yang sangat kritikal dan tepat terhadap apa yang dianalisa terhadap kezaliman yang dilakukan oleh Israel ke atas Palestin. Itu yang pertama, linkage kita. Yang kedua, saya kira media yang kita harus hadapi ini sudah tentu
mencabar di dua pihak, ya. Di pihak dia merasakan dia boleh menggunakan semaksimalnya untuk propaganda, untuk naratif, tetapi ia juga boleh di counter oleh kita kalau kita pandai menggunakan media ini, social media ini. Jadi kena ada sejumlah orang yang mempunyai kepakaran, mempunyai kebolehan untuk kita counter naratif melalui propaganda social media itu. Maknanya di peringkat kita yang bersama bersolidariti dengan Palestin, kita harus mampu untuk gambling expertise dalam media kita untuk menjawab, untuk counter naratif dia. Baik, itu dua hal. Itu maksudnya sementara kita kata dia kuat, oleh kerana media sosial ini juga terbuka, mungkin juga yang saudara Fahmi kata mereka akan membuat tindakan, dia block account kita dan sebagainya. Saya fikir kita harus ada kepakaran untuk bypass perkara itu, dan saya kira akhirnya dia tidak juga dapat menepis adanya upayaan kita melaksanakan mesej ataupun menyampaikan mesej kita. Baik, saya juga ingin menambah bahawa dalam perang ini, perang fizikal dan perang digital, saya fikir perang fizikal itu yang sangat menyayatkan hati, kerana sementara kita berhujah dalam digital untuk pastikan naratif itu betul, mereka sedang melakukan massacre, melakukan genocide yang berterusan, yang tidak ada siapa pun di kalangan orang-orang barat yang macam mana right wing pun, termasuk di Israel itu sendiri, yang dapat menafikan bahawa ini adalah suatu kekejaman yang sudah melampaui semua, bukan saja soal kemanusiaan, bukan saja soal undang-undang antarabangsa. Sebut saja, artinya dia punya end game-nya oleh Israel ini ialah untuk adakan ethnic cleansing yang sangat gencar ataupun sangat-sangat agresif, sehingga tidak ada lagi yang dipanggil Palestin. Tetapi saya juga ingin menyatakan bahawa ada glossary of term, ya, ada vocabulary of terms yang kita jangan terperangkap, dan banyak di kalangan kita. Contohnya lah, ya, kita kata the Israeli-Palestine conflict. That is wrong. There is no conflict. This is not about conflict. This is about domination. This is about occupation. Jadi istilah konflik itu sudah bermain dalam kepala kita bahawa ya ini pertempuran antara dua pihak. Terus sebenarnya seorang penyamun masuk ambil rumah halau kita. Jadi bukan konflik kalau melawan balik. Ini adalah soal hak yang perlu dikembalikan semula kepada mereka menjadi bangsa. Cikgu masih lagi dalam siaran kita? Dalam kemuncak tu. Dia kemuncak, ada orang kacau ni. Ya, poin penting tu. Ya, ni mungkinlah saya boleh anggap sebagai hujah digital sabotage tu. Okey, sila cikgu. Cikgu Azmi? Minta maaf lah. Okey, saya end this dulu, ya. Ya, cikgu. Tadi ada poin penting. Poin penting. Maksudnya begini, ya. Kita punya konfrontasi kita itu ialah bukan saja soal naratif, tetapi kita juga harus melihat konfrontasi yang bersifat fizikal yang perlu kita bantu. Memang betul, Arab sudah tidak nampak ada keupayaan, mereka sudah jadi budak kepada skema ini, ya. Daripada mula saya sebut tadi Oslo, Camp David, Deal of Century, sekarang normalization. Jadi mereka telah diserap sedikit demi sedikit. Jadi pengharapan kita kepada negara Arab, ya, rakyatnya belum tu, rakyatnya mahu untuk menentang dan juga bangkit. Tapi sebagai negara nampaknya mereka subdued and they succumb. Jadi kita harus ada suatu seruan supaya adanya negara yang masih lagi tidak terperangkap dalam rencana Israel dan US ni untuk dikumpulkan, jadi membina suatu daya tahan, membantu rakyat Israel untuk mendepani apa yang dipanggil asakan militeri daripada Israel. Itu yang harus dilakukan.
Baik, terima kasih cikgu. Tadi penting juga saya tambah sikit, konflik. Saudara Fahmi, saya tambah sikit lah apa yang poin yang Cikgu Azmi sebut tadi ya. Jadi istilah yang digunakan, poin yang penting yang Cikgu Azmi sebut itu ialah istilah yang betul perlu digunakan dalam isu penjajahan negara Palestin ini ya. Jadi salah satu masalahnya ialah media di negara Malaysia ini banyak kali juga mendapat berita daripada syarikat berita antarabangsa dan mereka ambil sebagai contoh daripada AFP ke daripada Reuters ke, kemudian dia terjemah saja. Jadi oleh kerana itulah kadang-kadang istilah yang digunakan itu istilah yang tak betul sebab dia adalah istilah yang digunakan oleh Eropah yang menerima negara Israel itu sebagai negara yang legitimate, yang sah. Sebenarnya negara Israel itu negara yang haram kerana dia telah ditubuhkan dengan cara merampas tanah orang dengan mengadakan ethnic cleansing, pembunuhan, genosid dan sebagainya. Jadi kalau kita mempunyai pandangan seperti itu, banyak istilah tak boleh digunakan. Malangnya kita pakai berita daripada barat dan kita terjemah saja. Jadi kadang-kadang ada suatu perkara yang sangat teruk berlaku. Sebagai contoh, saya dengar baru ini, tak tahu betul atau tidak, di dalam berita RTM bahasa Cina, dia kata Hamas adalah pengganas, dia kata. Jadi dia dalam bahasa Cina lah. Saya tak pasti betul atau tidak, saya harap tak betul, tapi saya tak terkejut lah. Sebab di kalangan orang Melayu pun ada yang menganggap Hamas sebagai pengganas. Padahal sebenarnya Hamas adalah pejuang pembebasan. Dia adalah satu pertubuhan yang patut kita sanjung tinggi. Dia berusaha untuk membebaskan negara mereka daripada penjajahan. Jadi bagaimana sebuah organisasi yang berjuang untuk membebaskan negara mereka itu dianggap sebagai pengganas. Jadi ini yang perlu kita kena berhati-hati. Jadi kita harapkan akhbar di Malaysia termasuk RTM kena jaga-jaga, bukan hanya ambil daripada barat dan terjemah sahaja kepada untuk rakyat Malaysia. Akhirnya orang Malaysia sendiri termasuk orang Islam sendiri jadi confused ataupun jadi kabur tentang apa yang sedang berlaku di Palestin. Itu poin yang saya rasa perlu ditekankan. Terima kasih. Tadi Prof juga sebut dan Cikgu Azmi pada awalnya menyebutkan juga tentang sentimen daripada European nation, negara-negara dan juga orang-orang bukan Islam juga kelihatannya agak positif dalam konteks ini. Pengalaman BDF movement sendiri, mungkin kita nak tahu juga sejauh mana kefahaman orang-orang yang bukan beragama Islam ini dalam isu ini, sentimen mereka ke arah bagaimana. Tapi sebelum itu saya nak sebutkan juga dalam siri diskusi kita pada petang ini, anda yang mengikutinya boleh berkongsi, tanyakan soalan dan kita akan bagi ruang nanti untuk ada sesi secara panggilan video live bersama dengan kami. Kita akan bawakan anda bersama-sama dan boleh terus tanyakan kepada kedua-dua panelis kita selepas ni. Jadi Prof Nazri, mungkin ada jawapan kepada persoalan yang saya sebutkan tadi. Okey, terima kasih. Jadi gerakan BDS ni memang melibatkan ramai orang bukan Islam, termasuk di Amerika Syarikat dan juga di Eropah. Jadi gerakan BDS ataupun boycott, divestment and sanction ataupun boycott, mengeluarkan pelaburan dan juga penyekatan terhadap Israel ini dimulakan pada tahun 2005 oleh orang-orang Palestin sendiri. Kemudian telah disokong oleh gerakan anti-Israel di Eropah dan Amerika Syarikat. Ada 3 tuntutan penting gerakan BDS ni. Satu ialah ia kena memberi hak yang sama rata kepada rakyat Palestin yang sekarang ini dizalimi di dalam Israel itu sendiri. Yang kedua ialah Israel kena berhenti keluar daripada tebing barat dan menghentikan sekatan terhadap Gaza. Dan yang ketiga ialah Israel kena membenarkan rakyat Palestin yang berada di luar sekarang ini yang ada di sebagai contoh di Lebanon dan juga di luar Palestin yang telah menjadi pelarian akibat daripada peperangan pada tahun 1948 dulu. Mereka mempunyai hak di bawah resolusi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 194 untuk pulang ke tanah air mereka. Jadi sekarang ini hak mereka itu disekat oleh Israel dan masyarakat antarabangsa telah tidak membuat apa-apa untuk memberikan hak ini balik kepada rakyat Palestin. Jadi gerakan BDS
menuntut agar hak ini diberikan kepada rakyat Palestin untuk pulang ke tanah air mereka yang memang menjadi hak di bawah undang-undang antarabangsa. Jadi sekarang ini perkara tentang hak asasi ini menjadi satu nilai yang sangat penting di kalangan masyarakat barat, termasuk di Amerika Syarikat dan Eropah. Dan mereka mempunyai akses ataupun sumber berita yang banyak sekarang ini, bukan sahaja daripada CNN, BBC dan sebagainya. Dan oleh kerana itu mereka menyedari bahawa orang Palestin telah dizalimi. Hak mereka telah ditarik daripada mereka, tidak dihormati, ya. Dan mereka sekarang, dan istilah ethnic cleansing memang tepat digunakan. Bahkan seorang penulis atau penyokong BDS yang juga penulis sejarah berbangsa Yahudi yang sekarang ini berada di England, University Exeter, nama dia Profesor Ilan Pape, dia menulis buku yang menggunakan, yang bertajuk The Ethnic Cleansing of Palestine, pemberisan etnik yang berlaku di Palestin pada tahun 1948. Jadi usaha mereka ini telah difahami oleh orang-orang bukan Islam di Eropah, dan oleh kerana itu sokongan terhadap perjuangan membebaskan Palestin ini sangat kuat. Di Amerika Syarikat sangat jauh beza dulu, mana saya belajar di Amerika Syarikat dulu pada tahun 1980-an, 85 saya berada di New York, Buffalo di New York, dan saya tulis atas meja, so saya student, saya scratch atas meja sikit, menyokong dengan Palestin. Saya dapat reaksi yang sangat teruk. Saya pun takut pergi ke library selepas saya tulis itu. Dan tak ada orang yang berani untuk bercakap dalam televisyen untuk menyokong Palestin. Tetapi sekarang ini kita lihat orang yang menyokong Palestin sekarang ini termasuk Bernie Sanders, iaitu yang menjadi salah seorang daripada calon Presiden Parti Demokrat, dan juga AOC, Alexandria Cortez, iaitu salah seorang ahli kongres yang sangat popular di Amerika Syarikat di kalangan Parti Demokrat. Dia telah menulis dengan jelas menyokong perjuangan Palestin, dan ramai lagi. Jadi oleh kerana itu nak cerita di sini lah, trend di Amerika Syarikat untuk menyokong perjuangan Palestin sangat kuat sekarang ini. Di kalangan orang Yahudi sendiri pun sangat kuat sekarang ni menentang Israel, kerana orang Yahudi di Amerika Syarikat ni adalah daripada generasi-generasi yang terkemudian, yang muda-muda ini dia tidak mempunyai sentimen yang sama. Dia tidak kisah sangat pasal Holocaust dahulu. Cerita Holocaust ni bagi mereka cerita lama. Jadi dia mikir tentang keadaan sekarang ini, dan mereka memberi perhatian ataupun keutamaan kepada isu hak asasi manusia. Dan apabila mereka melihat apa yang berlaku di Palestin, sekarang ini kita sebagai contoh pada tahun 2014 apabila Israel menyerang Gaza, begitu ramai 20 lebih orang telah terkorban. Kemudian apa berlaku di dalam Great Return March, di mana orang Palestin hanya pergi berdemonstrasi di pagar tu yang memisahkan antara Gaza dengan kawasan lain di Palestin. Mereka ditembak, 300 orang ditembak mati oleh tentera Israel walaupun mereka tidak mempunyai apa-apa senjata. Jadi semua ni dilihat oleh rakyat Amerika Syarikat, dan orang-orang Amerika sekarang ni sangat terkejut dengan kezaliman Israel terhadap Palestin. Dan ini termasuk orang Yahudi, dan saya sebut tadi bahawa di kalangan generasi muda Yahudi di Amerika Syarikat sekarang ini sangat negatif terhadap Israel. Jadi saya nampak bahawa kemungkinan perjuangan membebaskan Palestin ini dia penyelesaiannya banyak bergantung pada apa yang berlaku di Amerika Syarikat, sebab Amerika Syarikat yang menjadi penyokong kuat kepada Israel, dan Israel kalau tak ada sokongan Amerika Syarikat dia tak boleh buat apa-apa. Jadi oleh kerana di Amerika Syarikat sendiri pun sekarang ini sokongan terhadap Palestin semakin kuat dan kritik terhadap Israel semakin kuat. Kita lihat sekarang ini pun, sekarang ini sebagai contoh, isu sejarah sebagai contoh disebut oleh Bernie Sanders, disebut oleh AOC itu ataupun Cortez itu, bahawa ini adalah satu kezaliman. Jadi saya rasa ini satu perkembangan yang sangat baik. Jadi malangnya isu sejarah ini orang Islam sendiri di negara kita ni pun tak tahu. Mereka lebih sibuk dengan isu-isu artis lah, isu-isu artis tak jaga SOP masa majlis-majlis. Itu saya kata isu kecil lah. Yang berlaku di Palestin, isu sejarah dan kezaliman Palestin ini adalah lebih penting untuk kita bincangkan di kalangan kita, terutama sekarang ini.
besok nak raya, kita kena bincang tentang apa yang berlaku di Palestin sekarang ini, bukannya isu-isu yang domestik ini. Terima kasih. Betul, saya setuju Prof. Kadang-kadang kita kena bagi analogi mudah untuk orang faham. Faktor sejarah itu juga antara tema besar kenapa ianya terjadi. Saya bagi ruang kepada Datuk Nazim Johan, Ketua Aktivis Persatuan Pengguna Islam Malaysia PPIM ataupun lebih dikenali ramai sebagai Tok Ki. Mungkin masa kita bukanlah anggap Tok Ki sebagai panel ketiga, Tok Ki mungkin sebagai persoalan atau kupasan sedikitlah ada masa yang kita berikan untuk sesi ini kepada Cikgu Azmi ataupun Prof Nazari. Ya, ni semua hero-hero wira-wira tu itu yang kat atas tu memang kena tabik dua tangan. Yang kat bawah, yang tengah-tengah tu pun hero saya juga tu, guru saya kiranya. Jadi mungkin kita melihat daripada sudut kepenggunaan dan sebenarnya benda tu mungkin isu banyak, tapi mungkin kita perlu berbuat sesuatu. Ini pandangan kita ya. Pasal dulu saya masa saya ingat kurang 10 tahun dulu ada isu macam ni juga. Jadi apa yang kita buat, kita berpakat dengan Presma. Presma ni Persatuan Restoran Muslim Malaysia. Dia ada lebih kurang 3,000 lebih 4,000 kawangan. Masa tu saya ingat presiden dia Datuk Jamal Han. Jadi apa yang kita buat, pasal kita nak buat apa pun mungkin tak ada upaya kita, tapi apa upaya yang ada di tangan orang kita adalah masa itu kita cadangkan boykot Coca-Cola. Pasal nak boykot banyak kita pun tak mampu, nanti kan semua kebanyakan produk je. Jadi kita nak pilih produk yang boleh dicederakan. Jadi apa yang kita buat, kita mulakan kempen boykot Coke ni, dan bermulanya adalah di restoran-restoran tersebut. Maknanya dia orang tak ambil, dia orang tak jual pun. Jadi nampak gaya, alhamdulillah kesannya quite nampak, sehingga kan wakil-wakil dia orang Coke yang ada di sini masa tu, ada 2-3 orang key person datang berjumpa. In fact masa tu saya ingat Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri pun masa tu adalah Datuk Mukhris. Dan saya pun diberitahu Datuk Mukhris masa meeting dia tu, dia pun cakap, dia kata pasal masa tu investment nak masuk 2 bilion Coke nak buka bilang. Jadi kita bukan apa, kita nak menyampaikan kekecewaan kita kepada masyarakat yang mana boleh ditranslasikan. Pasal kalau nak boykot bulldozer memang patut, tapi kita mungkin tidak ada upaya. Tapi kalau kita boykot contohnya Coca-Cola atau produk-produk pengguna, contohnya Starbucks ke ataupun Caltex, benda-benda yang mudah yang tidak memerlukan pengorbanan yang terlalu besar. Ini pandangan kita. Tapi nampak gaya yang hari tu yang kita buat tu berjaya. Jadi kita akan mengikut langkah tuan-tuan yang buat kerja besar. Kita ni pengguna ni mungkin kerja kecil-kecil, dan mungkin kita kalau kita ada kempen yang kita buat ni, kita tak payahlah cerita pasal artis. Ini mungkin pasal kurang barang nak buat tu, jadi dia attention itu ke lain. Jadi kita cuba buat dan kita sokong apa saja. Saya ingin sangat, dah lama tak berjumpa pun dengan guru saya tu yang pakai yang hebat luar biasa, dan dengan Prof sekali saya harap dapat ada kesempatan untuk kita berbincang panjang. Dan saya yakin pasal kita ada sudah mewujudkan International Muslim Consumer Association yang akhir ni bercerita pasal penggunaan. Jadi kalau kita tidak membeli, maka mereka pun insya-Allah tidak menjual, yang mana kita harap, kita yakin ini akan membawa kesan kepada syarikat-syarikat pemilik syarikat mereka di New York ke di mana-mana jika kita ambil tindakan demikian. Saya mohon berjumpa dan mohon juga berjumpa Cikgu Azmi dan Prof dan Cik Fahmi bila ada kesempatan terdekat. Terima kasih. Terima kasih Tok Ki. Saya tak pasti kalau boleh stay jadi panel 3. Kalau tak nanti mungkin boleh dengar, sebab apa yang disebutkan tentang elemen boykot tu ada kaitan terus dengan Prof Nazari, boykot, divestment dan juga sanction. Tapi sebelum tu Cikgu Azmi, pendekatan boykot salah satu yang kita boleh bincangkan. Yang kedua, biasanya waktu bila berlaku situasi begini, demonstrasi, tapi faktor COVID halang untuk kita berhimpun. Tapi di negara lain saya fikir pendekatan yang diubah suai menerusi kita kata apa, online demonstrasi. Ada di Turki dia buat konvoi beramai-ramai daripada tempat mereka di jalanan
pendekatan-pendekatan baru sesuai dengan norma baru ketika ini, dan pendekatan yang diambil menerusi negara ni. Saya nak tahu juga sebab yang kita nampak sekarang Erdogan sebagai tokoh yang mainkan peranan untuk menelefon pimpinan-pimpinan di seluruh dunia. Tapi di Malaysia, dalam konteks Malaysia, saya difahamkan beliau menelefon yang di Pertuan Agong sendiri. Kita soalkan juga kenapa tak telefon terus kepada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, sebab nak bawa ke OIC UN ini perlu Perdana Menteri. Jadi bagaimana melihat kepada strategi itu dalam konteks masa sekarang ni, Cikgu Azmi? Ya, terima kasih. Pertamanya dengan tadi komentar Datuk, itu penting ya. Saya namakan ini one consumer, one vote. One vote means one strength. Jadi dia bersifat massa, dia bersifat di bawah itu yang boleh memberikan kesan. Dan saya rasa signifikan sekali boikot yang telah dilancarkan dulu. Saya dipahamkan di Thailand juga, kilang coke-nya juga terjejas teruk. Jadi artinya ada kekuatan itu dan perlu diteruskan, dan kita cuba sesuaikan dengan strategi BDS yang lebih besar, yang juga harus target kepada syarikat-syarikat yang gigantic ini ya. Mengenai strategi untuk kita menonjolkan rasa kita ya, rasa kemarahan, rasa sangat-sangat tidak dapat terima apa yang berlaku ini, saya kira daripada street demonstration kepada digital demonstration ini hanya sekadar bagi saya akan jadi sementara. InsyaAllah saya kira the street demonstration ini akan kembali dan dia tidak lama ya, menunggu saatnya di mana kalaulah mengikut Erdogan kata if Al-Aqsa falls, then there is no guarantee for Madinah to not fall. If Madinah falls, then there's no guarantee for Mekah not to fall. Maknanya kalaulah sampai ke peringkat itu, bayangannya saya kira masyarakat Islam sedunia barangkali tidak akan menunggu ya, tidak akan menunggu COVID ini nak jadi macam mana, sebab dia melihat yang berlaku itu adalah akidah. Yang dilihatnya ialah institusi akidah, kiblat kita yang pertama. Jadi saya kira strategi itu tetap akan berada dalam pemikiran kita. Tetapi untuk sementara ini ya, saya kira yang paling teratas bagi saya ialah BDS. Kerana BDS ni dia mengena kepada punatnya ya. The pinch that really hurts di Israel is their economy. Because dia orang ni kecil dan mungkin dia orang ada teknologi yang dia orang jual, tetapi dia masih lagi bergantung kepada Amerika. Once Amerika sedikit saja shift dia punya polisi, saya kira Israel akan merasa, dan katalah kita punya tekanan itu begitu kuat kepada Amerika dengan tekanan seperti yang Nazari sebut tadi dari dua arah. Satu dari luar tekan, yang kedua dari dalam ya. Yang Prof sebut tadi, kita ada Bernie Sanders, kita ada Noam Chomsky, kalau di UK kita ada Jeremy Corbyn, kemudian juga US lagi ada Ilhan Omar. These are voices yang semakin kuat sekarang. Dan saya kira kalau both sides, internal external itu menjadi, saya kira US akan buat sedikit sebanyak juga ya isyarat kepada Israel bahawa kamu tak boleh teruskan gini. Dan sebab itu politik dalam Israel itu juga menarik bagi kita ya, sebab adanya walaupun kita rasa siapa saja naik, sama ada Blue and White Party ataupun Likud naik, kita tahu orangnya sama, polisinya sama, tetapi rakyatnya juga nampak ada sentimen yang berbeza ya. Rakyat juga agak marah dengan cara government Israel ini melakukan perkara yang menyusahkan mereka, sebab mereka juga menghadapi risiko. Jadi saya kira semua itu akan menjadi resepi kepada suatu strategi yang harus kita asah. Jadi strategi ini harus pelbagai arah, pelbagai sektor, daripada pelbagai sudut, ekonomi, politik, culture, even sports, semua itu harus diasah. Media. Jadi kena ada suatu cara di mana kita synchronize kerja-kerja kita, tengok strength mana yang boleh kita push betul-betul, dan kemudian
kita harus mulai membuat yang saya panggil tindakan-tindakan yang Tok Ki kata sebutnya, yang ni cubit di sebelah sini, yang ni cubit di sini, akhirnya dia sudah tidak lagi mampu bertahan, dan kalau itu kita buat the final blow. Yang saya rasa betul tadi Prof sebut tadi, naratif, istilah-istilah ya, istilah Hamas sebagai teroris, istilah yang selalu disebut diutarakan the two state solution, istilah yang saya sebut tadi konflik, itu harus kita ubah, harus kita dedahkan bahawa ini tak betul, ini naratif tak betul, ini memberi kesan kepada cara kita melihat masalah yang dihadapi oleh Palestin. Jadi kalau kita kata tadi boykot ialah satu cara, maka istilah boykot itu juga harus kita kembangkan, dan inilah yang ada pada BDS. Dia bukan saja divestment yang jarang nampaknya kita tekan yang itu, dia bukan saja sanction, tetapi dia juga memberi kekuatan kepada massa di bawah. Hatta kan orang miskin, kalau dia nak isap rokok, dia tahu bahawa ini akan bantu Israel, dia akan tolak. Just one action, itu akan akhirnya berkembang. Jadi saya kira kita perlu guna semua, street plus physical plus digital, dan juga kempen-kempen yang lain. Prof, komen tentang boycott, divestment, sanction, lebih spesifik dari segi implikasi, dan mungkin dunia kita nampak umum, Malaysia ni macam mana trend BDS ni, ataupun ada yang masih lagi suam-suam kuku ataupun rasa macam baru belilah, nak kena jual balik ke apa ke kan. Jadi mana nak ya betul. Jadi pertamanya saya nak sebut dari segi tahap kerajaan. Di tahap kerajaan, kerajaan kita kena banyak menggunakan istilah apartheid. Sebab ini memang berlaku pun, ini diterima oleh organisasi-organisasi yang termasyhur, sebagai contoh Human Rights Watch, United Nations sendiri United Nations sendiri ada jawatan kuasa dia. Kemudian ada B'Tselem ataupun satu organisasi di Israel sendiri mengatakan bahawa di negara Israel itu yang haram itu berlaku wujudnya polisi-polisi diskriminasi apartheid. Jadi istilah apartheid ini perlu dipopularkan untuk kita sebut tentang Israel. Jadi kerajaan Malaysia juga sepatutnya menggunakan istilah ini. Jadi dengan menggunakan istilah ini, maka negara Israel itu layak untuk diboykot oleh masyarakat antarabangsa. Jadi inilah yang patut disebut-sebut. Jadi saya tak berapa setuju dengan apa yang digunakan oleh kerajaan Malaysia sekarang ini, yang banyak sebut tentang two-state solution. Two-state solution ini adalah ada pendekatan Amerika Syarikat mengatakan bahawa Israel dan Palestin boleh wujud bersama. Tetapi kita tahu bahawa sekarang ini settlement yang ataupun penempatan haram Yahudi di tanah-tanah Palestin sedang berkembang. Dan dia nak mengampas sejarah dan juga isu Jerusalem dan sebagainya. Itu semua adalah bertentangan dengan undang-undang antarabangsa. Jadi two-state solution ini adalah satu jenaka sebenarnya. It's a joke. Dia takkan berlaku sebab Israel sedang merampas tanah-tanah orang Palestin ini. Jadi tak payah pakailah istilah ini, dia tak relevan. Yang lebih relevan adalah istilah apartheid dan ethnic cleansing. Jadi apabila kita sudah mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara apartheid, kita kena lakukan apa yang seperti masyarakat antarabangsa lakukan terhadap Afrika Selatan dahulu, iaitu memboikot negara tersebut sehingga dia menghapuskan semua polisi-polisi apartheid dia. Jadi kerajaan Malaysia kena buat perkara seperti itu. Jadi kerajaan dia tak buat selagi rakyat tidak memberi tekanan terhadap kerajaan. Kerajaan ini direspon ke rakyat juga. Jadi rakyatlah kena banyak menggunakan istilah apartheid dan juga mempelopori isu boykot ini. Jadi gerakan boykot ini mengajak seluruh dunia memboykot Israel dan juga organisasi-organisasi yang terlibat secara langsung dengan kezaliman Israel. Jadi sebenarnya ada banyak syarikat sebenarnya yang terlibat yang banyak syarikat, tapi gerakan boykot dia mempunyai strategi dia. Kalau kita buat banyak sangat, kita jadi letih. Orang pun lupa apa dia. Jadi kita fokus kepada syarikat-syarikat yang layak untuk diboykot, yang senang untuk kita terangkan kepada masyarakat kenapa mereka layak diboykot. Sebagai contoh, Caterpillar dia membekalkan bulldozer kepada tentera Israel yang merobohkan tanah-tanah rumah-rumah orang Palestin. Ratus-ratus ribu rumah Palestin diroboh, kemudian taman-taman ataupun
kebun-kebun zaitun milik orang Palestin telah diroboh dengan menggunakan jentera berat yang dibekalkan oleh Caterpillar. Syarikat G4S dialah yang menjaga penjara-penjara di mana orang Palestin sedang dipenjarakan sama berpuluh-puluh tahun. Ni political prisoner semua ni, bukannya penjenayah. Ni adalah pejuang-pejuang pembebasan. Mereka dipenjarakan berpuluh tahun. Jadi penjara ini dikawal oleh syarikat G4S yang sedang berada di negara kita. Dia beroperasi di negara kita. Dia terlibat dengan kezaliman di Israel. Kemudian syarikat Hewlett Packard yang membekalkan peralatan komputer kepada tentera Israel. Apabila dia menyerang Gaza sekarang ini, dia menggunakan telecommunication equipment, GPS dan sebagainya. Ini semua dibekalkan oleh syarikat Hewlett Packard. Dan satu lagi syarikat, walaupun dia tidak terlibat dari segi membekalkan equipment, tetapi dia menyokong dasar occupation, iaitu syarikat Puma. Dia menjadi penaja kepada Persatuan Bola Sepak Israel. Persatuan Bola Sepak Israel ini pula mempunyai cawangan-cawangan di settlement, di tanah-tanah haram, tanah-tanah yang dirampas daripada orang Palestin. Dia buka settlement, dia buka kelab bola. Kelab bola ini menjadi sebahagian daripada kelab Persatuan Bola Sepak Israel. Jadi penaja kepada syarikat-syarikat ini atau kelab-kelab ini semua adalah Puma. Jadi ini yang paling senang untuk rakyat Malaysia terlibat. Sebab apa? Ramai orang sekarang tak sedar dia beli kasut Puma, pakai t-shirt Puma dan sebagainya. Sebenarnya Puma ini adalah penaja kepada aksi atau polisi penjajahan di tanah-tanah orang Palestin. Jadi ini yang senang untuk kita. HP Prof. HP. Hewlett Packard tadi, Hewlett Packard peralatan komputer kepada tentera Israel di checkpoint di mana orang-orang Palestin disekat. Kalau dia nak berjalan mana-mana dia disekat berjam-jam, kadang-kadang dia tak dibenarkan. Jadi dia ada komputer tu, dia ada database dia dan sebagainya. Jadi ini pun adalah dibekalkan oleh syarikat Hewlett Packard. Jadi senang je, tak payah beli komputer Hewlett Packard. Jadi ada universiti, sebagai contoh Universiti USIM, dia telah tak beli lagi lah komputer daripada Hewlett Packard. Jadi ini satu perkara yang sangat bagus lah. Kita harapkan lebih banyak institusi-institusi kerajaan dan juga swasta yang akan boykot Hewlett Packard. Hewlett Packard tahu bahawa ada usaha untuk memboykot dia. Dia tahu. Dan dia tahu bahawa sebabnya adalah kerana dia membantu kezaliman Israel terhadap Palestin. Dia tahu. Tetapi dia masih lagi melakukannya kerana dia rasa bahawa orang masyarakat dunia, termasuk masyarakat Islam sendiri tak kisah sangat tentang boykot, usaha boykot terhadap mereka. Jadi kita kena kuatkan lagi usaha memboykot syarikat seperti Hewlett Packard ini ya. Jadi diharapkan dengan cara ini sokongan terhadap Palestin akan bertambah kuat dan syarikat-syarikat ini lebih dikenali sebagai syarikat-syarikat yang bersekongkol dengan kezaliman Israel di Palestin. Terima kasih. Cikgu Azmi, kita juga nak tahu dan mungkin ada kupasan yang lebih tuntas tentang elemen Pengyahudian yang salah satu yang kita nak dengarkan juga tadi adalah berkaitan dengan di Syekh Al-Jarrah, itu juga antara faktor Pengyahudian yang orang nak tahu, termasuk juga berkaitan dengan sejauh mana sekarang ni proses kata penggalian di bawah tanah, di bawah masyarakat, bagaimana situasi dan keadaan yang mungkin cikgu boleh maskini kami. Ya, terima kasih. Istilah Pengyahudian atau Judaization ini ialah agenda yang juga sudah lama, sudah ada di dalam pemikiran Zionis ini, bahawa mereka nak seperti yang Prof sebut tadi, menukar semua ya, budaya, label-label, istilah-istilah, nama-nama bangunan, nama-nama jalan raya, itu semua sudah ditukar kepada nama-nama Hebrew. Artinya bukan saja mereka nak menghapuskan yang disebut tadi secara fizikal ya, perkampungan, juga mengusulkan kebun-kebun, tetapi mereka pergi kepada cultural aspect ini. Dan cultural aspect ini semakin
intensif dilakukan sekarang, malah sampai ke peringkat masuk kepada elemen pendidikan. Kita sudah mendapat maklumat mereka sedang menilai semula textbook yang ada yang menunjukkan di sekolah Palestin itu ada ayat-ayat mengenai critical thinking terhadap Yahudi itu semua. Artinya mereka pergi sampai ke Pengyahudian ini juga dilakukan ke atas Masjid Al-Aqsa yang pernah, saya kira kita pernah dengar yang dipanggil divide on time basis, iaitu Masjid Al-Aqsa itu dia kata pada pagi sampai tengah hari orang Yahudi saja masuk, kemudian sebelah tengah hari sampai ke malam orang Islam masuk. Jadi dia kata divide by time. Mereka juga cuba untuk melakukan apa yang disebut Pengyahudian by space, iaitu divide by space. Artinya dibelah dua seperti masjid di Hebron di Khalil, iaitu Masjid Ibrahimi. Sekarang ni 65% diambil oleh Yahudi, tinggal lagi 25% atau 35% oleh kaum muslimin. Jadi Pengyahudian ini sangat-sangat intensif sehingga mereka nak menghapuskan apa saja simbol-simbol Palestin yang ada dalam kehidupan mereka, dalam menjenamakan apa saja peristiwa-peristiwa dan perayaan-perayaan budaya orang Palestin itu semua akan disekat dan tidak akan dibenarkan berlanjutan. Manakala terowong yang sudah Fahmi sebut, ya saya 2 kali telah dapat masuk ke dalam terowong. Itu juga sukar untuk nak masuk kerana mereka betul-betul menggunakan istilah yang disebut dalam Genesis ayat 17 hingga 21 itu dalam Old Testament, mengatakan bahawa di bawah itu adalah kuil Sulaiman dan itu jadi third mount yang mereka ingin bina semula di atas tapak itu, dan dengan cara yang tidak lain dan tidak bukan ialah meruntuhkan masjid itu melalui terowong-terowong. Nah, terowong ini sudah menjadi macam lorong anak-anak Bila saya masuk, bila saya tanya apa di atas, dia kata ini Kubah Sakrah. Saya pergi lagi ke satu lorong, dia kata ini sudah mendekati Masjid Qibli. Jadi mereka sudah jadikan ini sebagai satu projek yang tidak akan diberhentikan atas nama dia panggil arkeologi, mencari saki-baki yang dipanggil khazanah orang-orang Yahudi. Barang kita ingat daripada Nabi Ibrahim kepada Nabi Ishaq kepada Yakub kepada Banu Israel, dan mereka mendakwa Banu Israel itu maksudnya kamilah yang sekarang. Jadi salah satu daripadanya yang mereka nak sebutkan itu ialah ada seorang anak daripada Banu Israel itu namanya Bunyamin. Bunyamin itu lahirlah Nabi Daud, Nabi Daud lahirlah Sulaiman. Nah, mereka kata Sulaiman yang telah membentuk kuil untuk orang Yahudi yang sebenarnya adalah distorsi tafsiran, dan mereka cuba itu selalu diketengahkan dan pelancong-pelancong yang datang diterangkan inilah sebenarnya, ini yang dipanggil the promised land, ini yang dipanggil tanggungjawab kita. Baik, terowong itu dikatakan tahun 2030 akan lengkaplah bila bertemu antara terowong daripada selatan ke utara dan juga barat ke timur di bawah Masjid Al-Aqsa itu, maka the whole foundation tapak itu akan runtuh. Itu anggaran mereka, engineering mereka begitu. Sekarang yang jelas kita nampak dekat the Wailing Wall ataupun dinding ratapan, di situ nampak projek-projek itu. Di luar itu semua peralatan, semua mereka gerudi semua di situ, dan mereka masuk melalui itu, dan mereka masuk juga di sebelah utara. Barang diingat Masjid Al-Aqsa ini adalah old city yang ada 4 quarters, 30,000 quarters di mana orang Muslim Palestin itu di sebelah utara, dan sebelah barat sikit ialah quarters orang Kristian, ada 6,000 orang penduduk, dan kemudian quarters orang Yahudi ada 4,000 penduduk, dan satu lagi ialah quarters Armenia, ada 2,000 orang. Nah, apa yang dibuat oleh Yahudi ialah mereka cuba untuk membuat cleansing ke quarters Muslim ni dengan 2 cara. Satu ialah mereka menawarkan harga yang tinggi untuk dibeli, ada yang sampai 10 juta dan sebagainya. Kalau mereka tidak mau, maka ini yang mereka lakukan di Sheikh Jarrah, iaitu mereka memaksa mengusir mereka keluar dengan meletak bendera Israel di pintu-pintu rumah-rumah yang dia panggil
dia panggil absent owners. Maknanya dia kata ini tak ada penduduk. Jadi dengan itu kami boleh claim dan mereka pacak mereka punya bendera untuk mengatakan ini akan diduduki oleh settlers. Nah, semua ini sedang berlaku dan saya kira tidak berhenti. Dan saya mengambillah yang seruan dan juga yang disebut oleh Prof. Nazari kata, maknanya kita tidak boleh hanya jadi observers dan kita hanya dengar saja berita itu. Bila saya pergi 2-3 kali Fahmi, saya duduk di mihrab Rasulullah, di mana Rasulullah menjadi imam tu, di tepi Kubah Sakrah tu ada mihrab Rasulullah diri itu jadi imam di situ. Dan bila saya gambarkan macam mana keadaan seni parah, ternyata kita sekarang ni sudah kehilangan kiblat ini. Kiblat yang pertama ni sudah hilang dan bakal hilang satu lagi kiblat, iaitu kiblat Baitul Haram dengan apa yang dibuat oleh mereka sekarang untuk memodernkan apa semua. Jadi crux of the issue, saudara Fahmi, ialah bahawa kita sedang berhadapan dengan suatu plan untuk menghapuskan bersama sekali yang dipanggil kiblat umat ini, yang sekarang ni sudah dipindahkan secara perbincangannya ke Washington. Kiblat itu bukan lagi di Mekah, Washington. Kemudian berubah ke Moskow, kemudian Beijing, kemudian Vatican, kadang-kadang Geneva. Jadi isu itu mereka nak memastikan supaya sudah habislah kiblat umat ni, dan dengan itu kita sudah tidak ada lagi pilihan melainkan kita tunduk saja. Itu saya punya rumusan terhadap apa yang sedang berlaku di bangsa sekarang. Jadi Prof, umumnya dalam banyak kenyataan sekalipun dalam beberapa perenggan akan disebutkan United Nations, disebutkan juga tentang OIC dalam keadaan kita marah ataupun tidak berpuas hati dengan apa jua tindakan-tindakan mereka. Umumnya kita lihat bahawa ada juga sebenarnya pernyataan-pernyataan begitu untuk mereka melakukan sesuatu. Dalam keadaan kita tahu limitasi yang ada itu, sebenarnya sedaran kita kepada organisasi yang mewakili so-called dunia ini, ataupun apa yang disebutkan juga oleh diorang, the world bigger than 5, itu juga sekarang ini, ataupun keperluan untuk tentera-tentera daripada negara-negara tertentu dihantar pergi ke Gaza atau Palestin. Jadi mungkin macam mana Prof lihat pada isu ini? Saya rasa kita tak perlu memberikan harapan sangatlah kepada kerajaan negara-negara OIC ini. Hatta negara Erdogan sendiri pun, Turki sendiri pun, saya tak mengharapkan sangatlah tentera sebagai contoh bantuan tenteraan, sebab Erdogan ataupun Turki sendiri mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel. Dia ada ambassador, embassy di Istanbul tu, dan dia mempunyai hubungan perdagangan pun dengan Israel, dan ingin membina lagi hubungan perdagangan dengan Israel, polisi kerajaan Turki. Tapi dia main politik lah, maknanya pada masa ini dia akan menyokong perjuangan Palestin, pada masa yang lain dia buat hubungan dengan Israel. Jadi dia ada inconsistency lah. Jadi saya tak, sebagai contoh, walaupun rakyat mereka telah dibunuh kan dalam Madi Marmara tu, yang paling ramai terbunuh adalah rakyat Turki, lebih kurang 10 orang. Rakyat di sendiri telah terkorban di dalam kapal yang ingin pergi ke Gaza dahulu kan. Madi Marmara. Madi Marmara tu kan. Jadi tapi walaupun tentera Israel tidak tak seorang pun tentera Israel dihukum atas jenayah itu, membunuh rakyat Turki. Turki masih lagi membuat hubungan diplomatik dengan Israel, memperbaharui, diputus kejap, kemudian disambung balik dan mengadakan hubungan perdagangan pula dengan Israel sekarang ini. Jadi kita jangan harapkan sangatlah tentera negara seperti Turki, negara seperti Mesir, Syria, dia bunuh rakyat dia sendiri kan. Yang lain tu Jordan, dia ada embassy Israel di Amman. Jadi tak boleh harap sangat. Dia orang ni fikir diri sendiri. Jadi yang penting adalah akhirnya rakyat sendiri. Cuma rakyat ni pun kena pandai juga, sebab kalau rakyat tak pandai, dia membuat keadaan lebih teruk. Sebagai contoh yang paling jelas adalah Sudan, sebuah negara yang begitu tegas terhadap Israel dahulu.
Tetapi oleh kerana rakyat dan juga negara, kerajaan pemimpin tak cerdik, akhirnya mempunyai masalah ekonomi. Banyak berhutang dengan institusi kewangan antarabangsa. Nak bayar, dia kata kalau kamu nak dapat pertolongan, bantuan untuk menyelesaikan masalah hutang, kena datanglah envoy atau wakil dari kerajaan Amerika Syarikat, pergi jumpa dengan pemimpin Sudan, beritahu dia bahawa kamu kena normalisasikan dengan Israel, kita akan bagi bantuan atau kelonggaran kepada Sudan dari segi hutang dia dengan institusi kewangan antarabangsa. Jadi Sudan pun sebuah negara yang begitu tegas terhadap Israel akhirnya mengadakan normalisasi dengan Israel. Kenapa? Sebab rakyat dan pemimpin tak cerdik, dia tak jaga dasar-dasar ekonomi dan juga dasar politik, terutama sekali dasar ekonomi lah. Kalau negara ni banyak lemah dari kewangan, lemah ni kenapa? Bukannya sebab tak ada sumber. Sumber ada, tapi oleh kerana masalah corruption, masalah penyalahgunaan kuasa kan, pembaziran dan sebagainya. Bila berpolitik banyak pakai duit. Bila banyak pakai duit untuk mendapat sokongan politik, duit ni habis. Jadi walaupun negara asalnya kaya, tapi duit tu habis. Dan bila tak cukup duit tu, dia hutang pula dari luar untuk dibelanjakan untuk tujuan politik. Akhirnya negara itu pun terjebak dengan hutang. Jadi bila terjebak dengan hutang dah tak boleh buat apa-apa, dah boleh dikontrol oleh Amerika Syarikat. Sebab kita tahu IMF dan sebagainya dikawal oleh Amerika Syarikat. Jadi oleh kerana itu akhirnya negara Sudan pun akhirnya mengalah dengan Israel mengadakan normalisasi. Jadi ini dia akan berlaku kepada banyak negara Islam kalau tak jaga, termasuk negara kita sendiri kalau kita tak jaga-jaga. Kita nampak sekarang ni UAE sebagai contoh sudah pun datang berusaha untuk mempengaruhi negara kita supaya ikut cara dia. Kita kena jaga-jaga, jangan bagi dia mempengaruhi. Jadi bukan setakat kita sensitif, sebab rakyat Sudan sensitif. Saya ada pelajar dari Sudan sangat benci dengan polisi kerajaan Sudan, tetapi dia kata rakyat tak boleh buat apa sebab kerajaan dia kontrol semua sekali, dia tidak demokratik dan dia nak jaga kedudukan dia. Jadi ekonomi dia terpaksa menggunakan duit daripada luar. Jadi oleh kerana itu polisi pun berubah untuk menyokong dia. Jadi rakyat kena cerdik dan kena pastikan bahawa keadaan itu tidak menjadi satu keadaan di mana kerajaan itu hilang kuasa dari segi hubungan antarabangsa, khasnya dalam aspek Palestin inilah. Jadi ini perlu disedari lah. Bukan setakat kita bising saja, tapi kita kena cerdik juga. Negara macam Pakistan sebagai contoh, dia juga mempunyai semangat yang kuat, tetapi oleh kerana dia pun banyak juga masalah ekonomi dia banyak bergantung kepada China, dia bergantung kepada Saudi Arabia dari segi hutang dia. Jadi dia sangat bergantung. Imran Khan pun susah nak cakap banyak sebab banyak duit berhutang dengan Saudi. Saudi kata kamu jangan bising sangat dari segi ni. Dia pun senyap lah. Tak bising sangat lah. Jadi kita kena jaga-jaga. Kalau negara kita walaupun mempunyai banyak sumber, tapi kalau tak dijaga dengan baik, kalau tak jaga, pastikan tidak berlaku pembaziran. Kalau kita tak kontrol itu, negara kita akan jadi lemah dan akan mengikut telunjuk kuasa-kuasa barat. Jadi inilah yang kita akhirnya rakyat sendiri kena buat sesuatu, dan rakyat itu kena cerdik, kena peka. Bukan setakat peka dari segi apa yang berlaku di Palestin, bahkan juga peka tentang apa yang berlaku dalam negara supaya jangan negara kita ini terjebak dalam keadaan ekonomi yang lemah, yang berhutang dengan luar, sehingga polisi luar pun akan terpaksa untuk menunjuk golongan-golongan Zionis dan juga Amerika Syarikat. Terima kasih. Apa yang Prof Nazri sebutkan tu sebenarnya kalau kita ikuti perkembangan semasa dalam negara, pastinya saya rasa cukup dekat dengan apa yang kita sedang lalui ketika ini. Sudah ada bibit-bibit ke arah itu. Cikgu Azmi, sebagai penutup, barangkali apa nasihat yang terbaik dalam isu kita dengar banyak perkara ini? Ya, dalam seminit dua begitulah. Prof Nazri ini dia hikmah banyak. Dia panggil pemimpin tak cerdik, sebenarnya dia nak sebut bodoh. Tapi itu bodoh sangat. Bagi dia nak kena cerdik. Banyak yang tak cerdik ni. Cerdik itu sama, tak cerdik sama dengan bodoh lah. Solidariti ni Fahmi, saya tengok 5 perkara ya. Kalau kita nak bina solidariti untuk Palestin, pertama adalah solidariti dengan bantuan yang perlu kita usahakan. Dan saya kira Fahmi antara aktivis sangat-sangat aktif untuk kita
memukul bantuan supaya segera kita menghantar kepada saudara kita di sana. Yang kedua ialah solidariti melalui kemasyarakatan, melalui mobilisasi masyarakat, hubungan rakyat dengan rakyat, NGO kita dengan NGO Palestin, supaya kita dapat betul-betul menjalankan hubungan dan kita membantu mereka sebagai partner kita, dan itu saya kira solidariti yang sangat penting. Yang ketiga ialah solidariti politik. Ini sangat-sangat diperlukan oleh Malaysia, masih lagi mereka anggap sebagai negara yang penting dalam suara negara dunia ini. Jadi sokongan politik terhadap perjuangan pembebasan Palestin ini mesti kita bina sungguh-sungguh, dan kita mesti saya telah menghantar surat kepada Ibrahim, kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin supaya pertemukan balik semua ahli politik rentas pasti, supaya membuat satu kesepakatan yang sama, bina polisi yang betul, supaya kita dapat tangani betul-betul isu Palestin dan tidak seperti yang sekarang kita tengok ini, dan kita rasa merisaukan, ya. Jadi solidariti politik sangat penting bagi orang-orang pejuang-pejuang Palestin. Yang ketiga, yang keempat ialah solidariti social economy resistance. Resistance maknanya tadi yang BDS tadi dan sebagainya, kita resist any social economic relations dengan Israel sedapat yang kita mampu buat. Dan saya kira kerangka polisi itu kembali untuk kita bincangkan. Kalau di mana-mana kita lihat itu tidak konsisten dan kita perlu betulkan. Jadi the social economic resistance ini sebagai solidariti kita dengan sahabat kita. Baik, yang itu kali kita sebagai Muslim, solidariti kerohanian ini sangat penting. Bahawa kita tak boleh tinggalkan senjata kuat orang Islam ialah doa. Dan mereka selalu telefon kita, please brother, please pray for us. Please pray for us, we are still trying to survive. Dan saya rasa tersentuh. Sebab itu kita rasa solidariti kerohanian ini, kita mengadakan solat hajat, kita berdoa di mana saja, ini penting. Dan ini yang akan menjadikan solidariti kita ini lebih bermakna. Baik, Cikgu Azmi, itu sebagai satu mesej jelas 5 tindakan yang kita kena buat berakhir Ramadan, dan seterusnya tidaklah kita kata selesai Ramadan ini maka selesai, dan memahami isu Palestin dan juga yang disebutkan tadi istilah yang saya sendiri peribadi perlu perbaiki, kata-kata yang mungkin tidak disengaja kan, yang mana disebutkan tentang two state solution, bukan yang kita perlu highlight tentang ethnic cleansing dan juga appetite yang dilakukan oleh rejim Zionis ketika ini, dan tindakan-tindakan itu pastinya sedang kita buat. Sedang kita bercakap ketika ini pun berlakunya serangan, kita dapat terima mesej berita tentang kematian yang tersebut 5 petani, kereta mereka diserang, dan banyak lagi. Saya fikir itu juga satu kekhawatiran. Kita khawatir bahawa berlakunya kejadian ini, serangan ini dalam keadaan hari ini kita mungkin malam ni mendengarlah bagaimana bunyi letupan mercun olehkan tanda nak rayanya esok, tetapi itu juga bunyi-bunyian yang sedangnya berlaku di Gaza dan juga di Al-Aqsa itu sendiri. Kita kena ingat mesej itu. Dan terakhir, sebagai penutup sebelum kita akhiri, saya jemput sekali lagi Cikgu Azmi untuk membacakan doa, mungkin kunut nazilah juga sebagai tanda dari kita, mana rakan-rakan yang mengikuti perbincangan kita pada ketika ini boleh sama-sama aminkan. Silakan Cikgu Azmi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma nas'aluka imanan kamilan wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan sadiqan wa nas'aluka dinan qayiman wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamama ghinan 'anil nas wa hab lana kitabana wa dhikra hatta ya khawfana min syai'in siwak wa ja'al yadaka mabsutatan 'alaina wa ahlina wa auladina wa ma'ana bi rahmatik wa la taqilna ila anfusina tarfata 'ain wa la kami zalika mujib. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kaum muslimin ya Allah. Lindungilah Masjid Al-Aqsa sebagai masjid yang telah Engkau sucikan dan Engkau muliakan. Ya Allah, Engkau retaklah hubungan musuh-musuh kami. Engkau berilah mereka ketakutan terhadap kekuatan umat Islam. Lindungi semua saudara kami yang sedang berhadapan dengan fitnah dan ujian yang sangat besar ini. Ya Allah, lindungilah nyawa mereka
lindungilah harta benda mereka. Ya Allah, menangilah perjuangan ini ke atas musuh-musuhmu. Berilah kepada kami kekuatan dan istiqamah untuk melanjutkan perjuangan ini, bukan saja setakat kami tetapi kepada anak cucu kami. Ya Allah, berilah keampunan kepada segala kesilapan kami dan dosa kami. Terimalah amalan kami, terimalah segala rukuk dan sujud kami dan puasa kami. Ya Allah, kepada Engkaulah kami memohon, kepada Engkaulah kami mengadu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu Muhammadin nabi karim wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof Nazari dan juga Cikgu Azmi. Anda boleh ikuti dalam kempen-kempen sosial media digerakkan oleh banyak NGO. Petang ni jam 5 kita ada buat tangga pagar Israel Koyak. Jam 5 kita akan adakan secara besar-besaran. Kempen ini mungkin akan dikongsikan dalam Facebook page Dialektika TV. Jadi itu saja untuk petang ni. Siaran ulangan boleh diikuti selepas ini insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.